hantar kepada mereka. Kaitan sujud ni sebagaimana yang saya catatkan soalan dan saya jadikan ayat nyata. Imam lupa sujud kedua dan terus berdiri. Imam lupa sujud yang kedua terus berdiri. Jadi bagaimana dengan makmum ni? Makmum. Jadi jawapannya, makmum sempurnakan sujud kedua dan berdiri. Maknanya kan kita belajar imam tak buat, kita subhanallah tak buat terus berdiri juga kan. Tapi ni sujud special dia. Sebab dia ada dua kali sujud. Jadi sebagai pelengkap. Jadi imam tak lengkap, imam dah berdiri. Jadi kita yang pertamanya kita sempurnakan sujud kedua dan kita berdiri. Dua kali sujud sempurnalah. Kemudian bila dah berbuat demikian, makmum kena menyangka imam terlupa. Kan itu kita dah sebut, bila dah sebut subhanallah pun imam tak dengar kan. Mungkin imam tak dengar, ataupun jemaah yang berada di hadapan pun tak perasan juga. Dia pun orang kata berhayal mungkin. Sampai lupa. Adalah mungkin beberapa orang yang tahu imam ini dia terlupa satu sujud. Okey. Jadi kan ada sahabat juga kan kadang-kadang tak tegur Nabi kan. Contohnya Abu Bakar, Umar tak tegur. Cuma yang Zulyadain yang tegur subhanallah bila lepas tu baru sebut aqasarta am nasita. Jadi hukum berzikir mengingatkan subhanallah tu hukumnya sunat. Seandainya lah makmum tak ingatkan dengan subhanallah lah, ini in case. Kalau ingatkan pun mungkin imam tak berapa dengar. Tak berapa dengar. Okey. Jadi yang pertamanya tadi makmum sempurnakan sujud kedua dan berdiri. Selepas itu dia kena menyangka imam itu terlupa. Itu kena. Kalau dia kata imam ni sengaja, kalau dia sebut terdetik rasa imam ni sengaja ni, takkanlah imam tak reti kata dia. Imam ni sengaja, batal solat dia. Okey. Jadi yang keduanya imam kena nyangka imam itu terlupa. Jadi dia berdiri. Okey. Jika imam teringat dan kembali sujud, imam dah berdiri, dia teringat, dia sujud, dia patah balik pada sujud, wajiblah dia buat. Wajib imam tu buat. Sebab kita dah belajar dah, sama ada seorang sembahyang seorang diri atau dia menjadi imam, terlupa dalam satu rukun yang dia buat, dia kena patah balik yang tadi tu. Okey. Tapi sekarang ni makmum dah berdiri, imam teringat balik, imam sujud untuk melengkapkan dua sujud. Jadi apa yang perlu makmum buat? Yang ini kadang ni kena tengok. Makmum kekal berdiri menanti imam di. Jadi dia tak perlulah baca Fatihah, dia diri je diri. Tak perlu dia tak boleh baca Fatihah lah. Fatihah ni tak kira lah. Hingga sebagian ulama kata makruh lah dia baca Fatihah. Dia patut baca sayang-sayang imam lah. Okey. Jika imam tidak kembali sujud, tadi imam kembali sujud sebab teringat, ni imam tak balik sujud kedua tapi teruskan bacaan Fatihah, rukuk, iktidal, sujud pada rakaat, demikianlah sebab dia yakin yang dia tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Jadi makmum ni apa perlu dia buat? Jadi makmum kekal berdiri. Kekal berdiri, tak perlu buat apa-apa. Dia je imam rukuk, sujud apa semua, imam dia berdiri. Kalau kebetulan dia tahiyat awal, tak apalah. Imam tahiyat awal, imam berdiri, barulah sama-sama dengan makmum yang berdiri tadi ni. Okey. Kemudian makmum dalam masa yang sama kena menyangka imam tu terlupa. Tu perlu kena ingat tu. Kalau terlupa ataupun tidak tahu hukum keharamannya, kadang-kadang imam ni tak tahu ataupun dia sengaja dan terlupa kan, terlupa hukum keharamannya tu, ataupun dia memang terlupa, itu dah kes lain, tu sah lah. Kemudian setelah imam selesai solat, makmum ni kena tambah rakaat lah. Maknanya tadi tu tak dikira lah kan, tak dikira. Jadi maknanya kehilangan satu rakaat bersama imam, maka dia lepas imam bagi salam, dia berdiri semula, tambah lagi satu rakaat dan tak perlulah sujud sahwi, tak payah.
Walaupun kita cerita ni tentang sujud sahwi, dalam kes ni tak perlu sujud sahwi lah, sebab semua tu tertanggung oleh imam. Jadi setelah imam selesai solat, ni masalah yang imam nyangka dia okey, dia yakin jadi imam makmum ni nak buat apa? Jadi setelah imam selesai solat, makmum tambah rakaat yang tidak dikira. Jadi nak tambah rakaat, balik ke basic lah, sama ada secara uruf ataupun mufarakah. Maksud uruf tu maknanya tunggu imam dah bagi salam kan kita tunggu agak-agak satu Fatihah. Imam pun memang tak balik, maknanya tak bangkit semula untuk tambah satu rakaat, dan dia memang rasa dia tak batal. Jadi kita pun lepas huruf tadi bangkit semula, lepas satu Fatihah kita bangkit semula, tambahlah, tambah. Itu dia punya, kita balik kepada basic tu. Okey. Tapi kalau kita rasa macam lambat, kita barulah niat mufarakah. Dia kata pilihan, masa imam dah bagi salam tu kita nak tambah satu ni, maknanya ada dua pilihan. Satu, kita tunggu, maknanya secara uruf, kemudian atau kita mufarakah. Mufarakah kita terus dalam diri. Tu cara dia. Mana lebih selamat? Kita tunggu ataupun kita mufarakah? Dua tu tak ada masalah. Dia soal selamat tak selamat, dua sebenarnya selamat. Cuma dari segi hukum pahala jemaahnya, yang pertama tadi, yang tunggu uruf tu dia masuk dalam jemaah lah. Yang dari segi yang mufarakah tu khilaf ulama lah, sama dia dapat pahala jemaah, tapi dia memang niat asalnya memang jemaah, cuma ada kekhilafan dari sudut yang tadi tu, dapat pahala juga. Okey, itu side yang lain. Side yang kedua, di segi dia nak cepat nak balik, tak nak balik, itu je kelebihannya. Dia nak segera balik ke, sakit perut dan sebagainya, itu kelebihan yang lain. Dia mufarakah, maknanya cepatlah masa dia. Tapi kalau dia okey je, santai je, tak apalah, tunggu, okey, itu tak ada masalah. Itu je. Yang afdalnya, nak tanya afdalnya, lihat kepada situasi makmum tu. Okey. Kemudian jangan lupa, lepas tu jangan lupa bagi tahu pada imam. Jangan cakap kau kuat, "Mam, tadi engkau." Jadi satu surau satu masjid dengar kan. Tak gitu. Sema dia, "Mam." Tapi kalau boleh, kalau mufarakah kan senang. Tapi ini sebab kita dah uruf tadi ni, memang dia kena semayang balik semulalah 4 rakaat lah kalau isyak. Jadi, "Mam, tadi imam saya yakin memang imam tinggal satu sujud. Tu ni saya bagi tahu je, Mam. Saya bagi tahu je." Jadi imam tadi balik ke basic yang kita belajar. Dia yakin kat dia. Dia tak ada keraguan kat dia. Selesai kat dia. Kita jangan kata imam batal. Kita imam tak sah nasib itu lah, Mam, habislah tak sah. Habislah jemaah semua tak sah. Baik tu kena dengan imam cakap imam. Jemaah lain tak payah tahu. Kalau pun tak payah tahu. Sebab nanti jemaah lain bila timbul keraguan, habislah. Jadi tapi imam yakin, saya yakin, okey, saya tak ada syak. Sujud 2 kali semua okey. Tu. Baik, itu yang pertama. Jadi maknanya kan kita kena main baik ada yang back to basic semula. Ni untuk kita kenakan, dibaca dengan artikel yang lain. Baru kita faham tadi tu. Itu tentang sujud yang pertama solat. Kedua, imam lupa sujud kedua sebelum tahiyat akhir. Ini maknanya rakaat terakhir lah. Yang tadi tu cerita maknanya mungkin pada rakaat pertama ataupun rakaat kedua lah, atau rakaat ketiga. Ini rakaat terakhir. Jadi nak tahiyat ni. Macam mana makmum perlu buat? Makmum sempurnakan sujud kedua dan baca tahiyat bersama dengan imam. Tak ada masalah lah. Kalau dia sujud kedua pun bukannya jarak jauh sangat dengan tahiyat tu. Kalau dia dah separuh baca tahiyat pun, imam dah bagi salam, dia habiskan sajalah tahiyat dia dan bagi salam, tak ada masalah. Jika imam kembali sujud kedua, dia dah buat kan 2 kali sujud, makmum dah buat sujud dan tahiyat.
Jadi makmum tunggu dalam tahiyat lah, tunggu je lah. Tunggu imam bagi salam, barulah dia bagi salam. Tu. Okey. Masalah, imam tak kembali sujud kedua. Imam tak balik. Walaupun dah sebut subhanallah tadi apa semua, imam tak balik sujud. Okey. Jadi atas sebab apa imam tak kembali sujud? Betul lah yang kita kata, dia yakin satu. Yang kedua, kadang dia tak dengar orang sebut subhanallah. Tapi kebiasaannya hurufnya imam kita ni kalau orang sebut subhanallah dia akan toleh dan dia akan rasa dia ada kurang. Dia biasa gitu. Ni in case yang dia yakin buat ataupun tak dengar. Jadi bila imam tak kembali sujud kedua, ni makmum teruskan bacaan. Tetapi ketika nak bagi salam tu ikut kaedah yang tadi itulah. Kaedah huruf tadi tu. Jangan imam bagi salam kita pun bagi salam bersama. Jangan bagi salam bersama. Tunggu dulu huruf Fatihah ataupun Mufarakah tadi tu. Sebab kita masih dalam mood berjemaah kalau yang huruf tadi ni. Okey, imam ni dia tak kembali semula sujud untuk sujud kedua. Okey. Tunggu baru dia bagi salam ataupun Mufarakah. Kembali kepada basic yang tadi tu untuk selesaikan solat. Okey, tuan-tuan yang mulia yang dirahmati Allah Taala. Kemudian okey, yang ini di sudut soalan yang lain tapi saya gabungkan 3 dengan 4 soalan. Jadi makmum syak sujud sekali. Makmum syak diri dia tu sujud sekali, bukan imam. Diri makmum tu dia syak kat diri dia sujud sekali. Okey, ni ada dua. Ada dua. Jadi yang pertama, ketika nak berdiri. Ketika nak berdiri, jadi kita bagi kepada dua. Satu sebelum bangun bersama imam. Satu lagi setelah bergerak nak bangun bersama dengan imam. Ni persoalannya ialah makmum syak diri dia sujud sekali je. Jadi situasi itu ketika nak bangkit dari sujud, kan, berdiri untuk rakaat berikutnya. Okey. Jadi situasi yang pertama, kalau sebelum bangun bersama dengan imam, belum bangun, imam bangun bersama dengan imam, sebelum bangun, jadi dia ingat makmum tu sujud sekali lagi. Jadi maknanya 2 kali sujud lah. Tapi setelah dia bergerak, katalah walaupun dah setengah membungkuk berdiri tu kan, dia tak boleh sujud. Pasal dia dah saing-saing dengan imam nak naik tu. Jadi dia kena berdiri terus. Bila berdiri terus, dia tak boleh kembali sujud. Kalau dia balik sujud, hukumnya batal, tak sah. Jadi sekali sujud tu dah biar. Nanti bila imam dah bagi salam, dia tambah 1 rakaat. Sebab rakaat tadi tu dah tak dikira. Kerana kehilangan 1 rukun dalam rakaat tadi. Okey, pertama. Kemudian yang ini semasa nak duduk tahiyat. Ketika imam syak dia sujud sekali dalam keadaan tahiyat lah, nak duduk tahiyat kedua ke yang pertama ke tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Okey. Jadi sekiranya imam masih duduk tahiyat tu, jadi makmum sujud sekali lagi lah. Kemudian dia duduk antara dua sujud untuk membaca tahiyat. Okey. Kalau imam dah bangkit berdiri, ni maknanya tahiyat awal lah ni. Kita tahiyat awal. Dia sujud, dia bangkit daripada sujud yang kedua, dia tengok imam dah berdiri. Tak sempat dia nak kejar tahiyat. Jadi dia tak perlu bertahiyat kerana tahiyat itu adalah hukumnya sunat. Jadi dia pindah terus kepada hukum yang wajib. Jadi dia tak perlulah kepada bertahiyat. Situasi yang Okey, ni khilafnya dia kata tadi. Al-Qadhi kata sujud sahwi, Imam yang lain kata tak perlu sujud sahwi. Kerana apa? Dia masih dalam mood jemaah. Semuanya tanggung oleh imam. Nak buat sujud sahwi dia boleh, walaupun imam tak sujud sahwi. Tu. Tapi kalau imam sujud sahwi, dia wajib buat sujud sahwi. walaupun kita kesilapan tu tak
atas diri dia. Okay. Jadi inilah soalan berkenaan dengan sujud. Specialnya bab sujud.